Testing 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. 1 2 3. Testing. Tes. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita semua dapat bersama-sama di dalam taklimat online penyerahan bantuan JOPEK Fasa 2 Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. Jadi sebelum kita mulakan sesi taklimat kita secara online ni pada malam ini, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita semua dapat berhimpun dalam program ini, walaupun kita ini tidak dapat bertemu secara fizikal, tetapi dengan platform digital yang ada pada hari ini kita dapat bersama-sama walaupun dengan jarak yang jauh, kita dapat didekatkan dengan platform ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, pada hari esok merupakan majlis penyerahan bantuan JOPEK Fasa 2 bagi daerah Johor Bahru, dan saya mewakili pihak penganjur mengucapkan ribuan tahniah kepada mereka yang terpilih untuk menerima bantuan JOPEK Fasa 2 ini. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bantuan JOPEK ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri melalui Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim untuk diberikan kepada mereka yang tersepit ataupun terkesan dengan COVID-19 ini. Dan JOPEK ini adalah salah satu inisiatif yang mana kita bantu mana-mana di kalangan golongan B40 ataupun M40 ini yang sukar, yang susah, yang nak mencari, yang nak menjana pendapatan, untuk bersama-sama kita bagi bantuan ini, dan insya-Allah dengan bantuan ini tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat manfaat dan menjana pendapatan bersama dengan keluarga tuan-tuan sekalian. Jadi sebelum kita pergi ke taklimat online penyerahan bantuan JOPEK Fasa 2 yang akan disampaikan oleh Puan Wan Nurhayati binti Cholan, Pegawai Takbir Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. Jadi sebelum tu kita terus ke sesi tazkirah bersama dengan Ustaz Syahri bin Syahdan yang merupakan penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Johor Bahru, dan insya-Allah dia akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk usaha dan rezeki. Jadi sebelum tu insya-Allah kita akan call Ustaz Syahri untuk bersama-sama dengan kita insya-Allah.
Okey, alhamdulillah, alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Syahri pada malam ini. Okey, apa khabar Ustaz Syahri? Alhamdulillah, Baik. Okey, insya-Allah untuk yang seterusnya mungkin kita akan bersama dengan Ustaz Syahri, yang mana Ustaz Syahri ini merupakan penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Johor Bahru, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, akan berkongsi dengan kita selama 5 minit je, 5 ke 10 minit berkaitan dengan usaha dan rezeki. Dan mungkin Ustaz Syahri boleh berkongsi dengan penonton semua berkaitan dengan usaha dan rezeki, dan boleh perkenalkan diri insya-Allah. Tafadhal Ustaz Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Program yang kita rancangkan ini berjalan dengan lancar. Dan saya tak lupa juga nak mengucapkan tahniah kepada semua penerima-penerima bantuan daripada JOPEC. So, alhamdulillah, tahniah semua terpilih. Yang mana yang dah terpilih ni, inilah rezeki kita yang Allah dah tentukan untuk kita. Dan insya-Allah perlu kita gunakan platform yang ini untuk kita menambahkan rezeki kita, dan insya-Allah. Jadi saya nak menyebut satu pepatah. Saya yakin dan percaya semua di antara kita ni dah pernah dengar banyak kali dah ayat ni, manjada wajada. Manjada wajada ni, barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan mendapat hasil. Jadi platform yang dah diberikan ini oleh Kerajaan Negeri Johor, jadi kita gunakanlah bantuan yang dah diberikan ini, kita gunakan sebaik mungkin, berusahalah bersungguh-sungguh sehingga membuahkan hasil yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Apa yang kita buat ini, bantuan yang diberikan hari ini adalah utamanya fokus nak membantu semua usahawan di luar sana supaya dapat menjana, memangkin kita punya pendapatan harian kita, dan kita boleh teruskan kehidupan kita, apatah lagi di dalam musim COVID ini yang amat mencabar. Jadi saya nak berkongsi juga beberapa tip, iaitu berkenaan dengan rezeki. Kenapa rezeki itu tak murah? Maksudnya kenapa rezeki itu tak murah ni, maksudnya bukan rezeki itu murah, tak, tetapi rezeki itu kenapa tak murah, kenapa susah nak dapat dengan kita, kenapa rezeki itu jauh dengan kita. Jadi ada beberapa tip yang saya nak berkongsi dengan semua pendengar-pendengar di dalam live kita pada malam ini. Dan insya-Allah perkara yang pertama yang saya nak berkongsi tips kenapa rezeki kita tak murah, iaitu yang pertama, kita lupa akan tanggungjawab kita melayan ibu ayah kita. Kita lupa tanggungjawab kepada ibu ayah kita. So saya yakin kita pernah dengar ayat ni, barang siapa yang layan ibu ayahnya seperti raja, maka rezekinya juga seperti raja. Kalau kita lihat raja-raja, rezekinya melimpah ruah, rezekinya mewah. Dan insya-Allah asbab kita melayan ibu ayah kita, insya-Allah rezeki takkan pernah putus. Dengan asbab kita melayan ibu ayah kita, kita berbakti kepada mak ayah kita, insya-Allah rezeki tu Allah akan beri dengan berlipat-lipat kali gandanya, insya-Allah, kerana doa mak ayah kita. So jangan kita lupakan mak ayah kita. Kita susah ke, kita senang ke, macam mana sekalipun, kena kita layan ibu ayah kita seperti raja. InsyaAllah kehidupan kita juga akan seperti raja-raja, insyaAllah. Kemudian tips yang kedua, iaitu kedekut nak bersedekah. Ini jadi masalah, kedekut sangat dia nak bersedekah. Kebanyakan di antara kita ni yang bila kata nak bersedekah, saya belum mampu lah Ustaz nak bersedekah, saya nak bersedekah ni, susah lah Ustaz, duit yang ada ni pun tak cukup-cukup lagi Ustaz. Jadi dalam perkara ini kena yakin dan percaya dengan asbab bersedekah itu, rezeki akan bertambah. Banyak kita yang nak hidup mewah, nak hidup senang, tapi bila bab bersedekah ni, dia takut nak keluar bersedekah sebab terlalu sayang
Wak Ima pun RM1. Dia rasa sayang nak keluarkan duit. Dia rasa dengan RM1 tu, dia boleh mencukupkan RM10. Tetapi dia lupa dengan RM1 itu boleh menambahkan RM10. Jadi dia kena fikir, bersedekah ni janganlah kita takut nak bersedekah, yakin dan percaya bila kita bersedekah ni Allah akan tambah lagi. Allah akan lipatkan ganda kita punya rezeki ni tuan-tuan. Allah akan beri. Jadi kita perbanyakkanlah bersedekah walaupun dengan RM1, walau dengan RM2, RM10, RM50. RM50 ni jarang-jarang lah kan. Kebanyakannya RM1. Tak apalah. Yang penting istiqamah setiap hari bersedekah. Ini yang penting. Poin yang penting ni. Kita nak menambah rezeki kita. Kemudian tidak menjaga, ini tip yang ketiga, tak menjaga silaturahim. Silaturahim ni, saya dengan Ustaz, silaturahim saya jaga Ustaz. Saya jaga dengan jiran-jiran saya, dengan sahabat handai saya jaga Ustaz. Alhamdulillah. Tetapi yang dimaksudkan ulama dalam bab silaturahim ialah silaturahim di dalam keluarga kita. Kita dengan kawan-kawan silaturahim baik, tapi dengan adik-beradik, ni kena perhatikan betul-betul. Dengan adik-beradik, kita tak jaga silaturahim dengan baik. Jadi dengan asbab kita menjaga silaturahim antara adik-beradik, maka rezeki itu Allah akan tambahkan lagi. So ini, dalam perkara ni, banyak sebenarnya nak dikupaskan, tetapi sebabkan masa yang diberikan terlalu singkat, saya bagi tip-tip sajalah. Jadi selepas ini, cuba perbaiki hubungan adik-beradik. Kalau sebelum ni kita tak berapa nak elok, cuba elokkan dan insya-Allah kita boleh nampak kita punya rezeki akan semakin mudah datang kepada kita. Kemudian yang keempat yang paling penting iaitu, ini yang masalah. Pernah bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Senantiasa nak lebih. Boleh, tak ada masalah kita nak rezeki yang lebih. Tetapi kita kena ingat rezeki yang lebih ini, apa pun bukan kita yang menilainya, kita hanya boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah lagi nikmat. Maka bersyukurlah dengan rezeki yang Allah bagi hari ini, insya-Allah. Kita yakin dan benar-benar bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah dan tambah lagi rezeki kita. Dan yang terakhir Ustaz Nasir, yang terakhir saya nak berkongsi, ya ini berkenaan, ini yang paling penting. Ini soal diri kita, pribadi kita, iaitu berkenaan dengan solat yang sambil lewa. Solat ala kadar, doa yang ala kadar, ini yang bermasalah. Kita kena pastikan dalam perkara ini, solat kena jaga dan kena bersungguh-sungguh di dalam bersolat dan juga di dalam berdoa. Itu kena pastikan. Solat apa yang nak diamalkan ni Ustaz? Yang paling mudah 2 rakaat, solat sunat duha. Ini yang paling penting, solat duha. InsyaAllah Allah akan tetapkan rezeki kita untuk hari yang di mana kita solat duha. Allah akan tambah rezeki kita. Allah akan susun atur rezeki dengan baik sebab dengan solat sunat duha. Kemudian membaca suratul Waqiah. Ini juga surah yang penting. Dibaca setiap malam, dibaca setiap bangun pagi, dibaca senantiasa suratul Waqiah ini supaya rezeki kita tidak pernah putus. Dan yang terakhir juga, ya ini berkenaan sikit lagi Ustaz, berkenaan dengan doa selepas solat. Kita selalu dengar imam baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. So dalam perkara ini, doa ni selalu imam-imam di masjid baca, tetapi kita tak tahu akan maksud doa ni. Kita main amin je. Selepas ni, kita setiap kali sembahyang, pastikan dibaca doa ini, yang mana yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan sedih, dan aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan penindasan orang. Jadi dalam doa ni lengkap sebenarnya. Kita minta kepada Allah hilangkan sifat pemalas kita, dia hilangkan daripada kita dibeban dengan hutang yang banyak. Dan insya-Allah dengan asbab doa ni kita selalu baca minta kepada Allah, Allah akan bebaskan kita daripada masalah dunia ni. Yang utamanya masalah kita hari ni ialah bab hutang. Yang hari ni banyak penting kepada ni sebab duit bukan soal duit tak ada satu hal.
duit tak ada sebab nak bayar hutang. Ini jadi masalah. Duit tak ada sebab nak bayar hutang. Jadi, saya doakan tuan-tuan semua yang terpilih untuk besok menerima bantuan daripada JOPEK ini, gunakan bantuan yang diberikan ini untuk kita menambah lagi pendapatan kita dan berusahalah bersungguh-sungguh menjada wajada. Para siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka dia akan peroleh hasil yang terbaik. Kalau dia berusaha dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah yakin dan percaya hasilnya juga akan dapat hasil yang terbaik. Jadi saya rasa setakat ni saja perkongsian saya dengan tuan-tuan semua untuk berkenaan dengan usaha dan rezeki. Jadi usahalah sebagaimana yang boleh dan insya-Allah yakin rezeki itu Allah tentukan untuk kita. Yang penting kita sebagai hamba-Nya usaha dan terus berusaha. InsyaAllah. Setakat ini saja Ustaz Nasir untuk perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syari di atas perkongsian yang sangat ringkas, sangat padat, tips yang sangat baik bagi mereka yang ingin berniaga, bagi mereka yang ingin mencari rezeki. Dan yang paling penting sebenarnya dalam usaha kita mencari rezeki, sebenarnya yang paling penting adalah kita mencari berkat tu sendiri. Berkat tu yang penting. Sebab berkat itulah yang mencukupkan keperluan kita, kehidupan kita. Walaupun nampak pendapatan biasa-biasa, tapi disebabkan berkat, semua cukup untuk kita berbelanja bersama dengan keluarga kita. Jadi terima kasih Ustaz Syari. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tes. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, terima kasih di atas perkongsian yang sangat ringkas bersama dengan penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Johor Bahru berkaitan dengan usaha dan rezeki. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Syahri tadi sangat berkait dengan kita dalam tempoh kita nak mencari pendapatan daripada JOPEK ini. Yang paling penting kita kena usaha, jaga hubungan dengan ibu ayah, jaga hubungan silaturahim, sentiasa bersyukur, kemudian bila dan seterusnya, dan insya-Allah dengan kita melakukan tips-tips tadi, barulah kita punya rezeki ini jadi berkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sesi seterusnya adalah sesi taklimat secara online yang akan disampaikan oleh Puan Wan Nurhayati binti Cholan, pegawai takbir Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim daerah Johor Bahru, yang akan berkongsi dengan tuan-tuan taklimat berkaitan dengan penyerahan bantuan JOPEK fasa 2. Jadi saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan untuk dengar baik-baik taklimat ini sebab taklimat ini sangat berkait rapat dengan perjalanan untuk kita punya penyerahan pada hari esok. Jadi tuan-tuan dengar, dan insya-Allah selepas saja perkongsian bersama dengan Puan Nurhayati, kita akan buat sesi Q&A, question and answer. Maksudnya kita akan buat sesi soal jawab. Apa saja soalan yang tuan-tuan nak bertanya, tuan-tuan boleh masukkan di ruangan komen di bawah, dan saya akan baca komen tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita akan tanya direct kepada Puan Wan Nurhayati, pegawai takbir YPKDT daerah Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan Puan Wan Nurhayati untuk memberikan taklimat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam daripada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, iaitu Puan Nurul Syah binti Haji Fadil, kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kami di warga Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim ingin merakamkan tahniah di atas pemilihan tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima bantuan keusahawanan Bangsa Johor Packet Food dan Delivery Services JOPEK bagi negeri Johor lah, ya. Saya kenalkan diri saya Wan Nurhayati binti Cholan, merupakan pegawai takbir
YPKDT Daerah Johor Bahru, yang mana nanti tuan-tuan dan puan-puan merupakan akan diselia oleh saya lah nanti di Daerah Johor Bahru ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan keadaan yang sekarang ni, pandemik COVID ni, kita tak dapat nak berkumpul buat taklimat. So, medium ini yang saya gunakan untuk kita deliver kita punya maklumat pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan JobPack. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang mungkin dah sedia maklum, projek JobPack ni merupakan satu projek yang diwujudkan rentetan daripada golongan yang ramai kita tengok dekat negeri Johor ni terjejas lah dia punya pendapatan, hilang pekerjaan, dan juga ada juga yang gaji dipotong. Jadi inisiatif daripada kerajaan negeri yang melihat kepada isu ini, dia come out dengan satu program, iaitu program JobPack ni lah untuk kita tackle lebih-lebih lagi golongan B40 dan juga M40. Okey, berkenaan dengan objektif JobPack ni, kita nak tengoklah, kita dapat tengok yang ia nak meningkatkan ekonomi kumpulan SASA melalui peluang-peluang perniagaan menerusi teknologi terkini, mewujudkan komuniti secara online yang lebih cepat, mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, dan mengikut trend lah, trend semasa, bagi membantu rakyat uruskan kos sara hidup. Seterusnya, objektifnya adalah untuk menggalakkan kumpulan SASA ni di pelbagai peringkat umur, mewujudkan platform pertemuan bagi perniagaan, khususnya secara online lah, secara home base, minta maaf, bukan online, secara home base. Seterusnya meluaskan jaringan perkhidmatan menerusi kerjasama peniaga-peniaga di seluruh negeri Johor bersama JobPack yang dikenali sebagai sahabat JobPack lah. Dan seterusnya memudahkan dan mempercepatkan urusan jual beli dan perhantaran tanpa perlu keluar. Okey, selanjutnya kita tengok konsep JobPack pula macam mana Dia merupakan satu konsep perniagaan keluarga lah, yang mana melibatkan ibu, anak-anak muda dan juga ketua keluarga untuk meningkatkan ekonomi keluarga lah. Seterusnya, konsepnya adalah kita nak meluaskan rangkaian riders JobPack di seluruh negeri Johor. Maknanya di JobPack ni juga kita ada dua, sama ada tuan-tuan puan adalah sebagai pengusaha dan juga terus hantar produk yang dikeluarkan tu, ataupun menjadi rider. Rider tu tawarkan perkhidmatan penghantaran, tapi ada kadar dan syarat yang ditetapkan lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apakah perbezaan Foodpanda, GrabFood dan lain-lain perkhidmatan sedia ada ni dengan JobPack? Okey, JobPack ni keistimewaannya ialah ia dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Johor, yang mana Kerajaan Negeri Johor memang menyokong projek-projek pembangunan ekonomi rakyat lah. So kita beruntung dekat Johor ni sebab Kerajaan Negeri prihatin dengan keadaan semasa, dan dia wujudkanlah banyak pelbagai program untuk kita. Kalau yang lain-lain ini dia dipelopori oleh syarikat persendirian, manakala JobPack ni memang hasil sokongan daripada kerajaan negeri sendirilah, negeri Johor kita ni, yang mana ia ditawarkan kepada bangsa Johor yang telah bermastautin sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey, kita tengok pula siapa yang boleh menggunakan perkhidmatan JobPack ni. Antara penggunanya adalah mungkin terdiri daripada penjaja kecil, pengeluar produk IKS, peniaga makanan, peniaga online, kaki tangan awam dan swasta, peniaga dari rumah dan juga kurier atau pos lah.
Okey, sebagai penerima JOPEK, peserta JOPEK ni, penghantaran, jenis penghantaran yang boleh dibuat antaranya adalah makanan, dokumen, pelbagai jenis bungkusan, keperluan asas dan juga khidmat belian barangan. Tetapi tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan yang tertentulah. Macam dokumen tu dan juga bungkusan tu dia tak boleh lah, maksud saya dia tak boleh hantar barang-barang yang tak mengikut undang-undang kerajaan Malaysia lah. Okey. Okey, syarat bagi permohonan JOPEK adalah mesti berumur 18 tahun ke atas, pemohon sudah menjalankan perniagaan dan mempunyai produk sendiri, pemohon berminat menjalankan perniagaan penghantaran barang atau rider, mempunyai kenderaan sendiri dan juga mempunyai lesen kenderaan B2 dan atau D. Okey, manakala syarat dan kaedah penerimaan sebagai usahawan JOPEK ni oleh kita di Yayasan Panduan Keluarga Dr. Azim, syaratnya adalah pemohon mesti menjalankan perniagaan dan mempunyai produk sendiri atau berminat menjadi seorang rider, macam tadi jugalah, mempunyai kenderaan sendiri, mempunyai lesen kenderaan B dan D, tidak mempunyai rekod jenayah. Ini kita kena highlightkan. Tidak menyalahgunakan bantuan keusahawanan yang diberikan. Jangan nanti dapat beg JOPEK tu, perempuan pergi mancing pula guna beg tu, tak nak. Kita harapkan bantuan ini akan digunakan oleh tuan-puan sebaik yang mungkin lah ya. Okey. Selain itu juga YPKDT akan membuat pemantauan secara berkala yang mana tuan-tuan puan ini di bawah tanggungjawab kita lah di Yayasan Panduan Keluarga Daerah Johor Bahru. So nanti kita akan buat pemantauan ya. So kita mengharapkan kerjasama daripada tuan puan bila nanti kita buat pemantauan tu lah, dan juga kita juga tidak mahu peserta JOPEK kita ini, penerima bantuan JOPEK ini membawa barang-barang terlarang dan menyalahi undang-undang. Dan juga kita mengharapkan tuan-puan ini sentiasa jujur dan amanah terhadap tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan lah ya. Okey, seterusnya kalau tuan-puan dah timbang tara dan bersetuju untuk menerima pelawaan kami ni untuk menjadi peserta JOPEK. So tuan-tuan perlu mengisi borang My JOPEK 2 ya, yang mana dia ada pengesahan terimaan bantuan dan juga bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan lah, iaitu kita ada 2 salinan, satu borang pink dan juga satu borang biru lah ya. Ia ni akan kena pulangkan balik pada kita lah. Seterusnya tuan-puan perlu mengisi surat aku janji dan tanda tangan lah di aku janji tu. Kena faham dan juga tengoklah terma-terma yang ada dalam tu ya. Kemudian kita juga turut memberikan lampiran berkenaan dengan panduan keselamatan makanan dalam kits yang akan kita bagi esok lah ya. Maksudnya lampiran panduan semasa penyerahan makanan, keperluan semasa penghantaran makanan, keperluan kenderaan menghantar makanan dan juga panduan membersihkan beg dan thermal bag. So tu nanti adalah cara-cara yang kita boleh tengok. Okay, so nanti puan-puan boleh tengoklah kita punya borang-borang yang disertakan ni, borang My JOPEK 2 dan juga My JOPEK 3 ni, detail-detailnya yang ada dalam borang tersebut. Okey, kita boleh tengok berkenaan dengan charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan ini adalah merupakan kita punya cadangan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana charge perkhidmatan ini setakat ini tuan-tuan kena deal dengan pelanggan itu sendirilah. Sekiranya diorang bersetuju dengan charge yang diberikan, so bolehlah tuan-tuan dan puan-puan buat penghantaran. Jika tidak, mungkin diorang boleh pilih akan tengok perkhidmatan yang lain lah ya. Okey, untuk charge perkhidmatan motor, kita letakkan sebanyak RM2 untuk 5 km yang pertama dan juga tambahan RM1 untuk kilometer berikutnya lah ya. Yang mana dia akan
melibatkan 10 kilogram berat maksimum dan juga dalam lingkungan 10 kilometer saja. Okey, seterusnya kita tengok yang kereta pula. Kita meletakkan sebanyak RM5 per 5 kilometer pertama dan juga RM1.50 untuk kilometer berikutnya yang dalam lingkungan 30 meter saja, dan juga berat maksimum adalah sebanyak 40 kilo. Okey, bagi charge perkhidmatan lain perkhidmatan personal shopper RM5 hingga RM10, dan juga penghantaran ekspres, surat dokumen dan lain-lain adalah sebanyak RM5. Okey, bayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan ini adalah mungkin secara tunai ataupun secara online yang akan masuk ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan sendirilah peserta JobPack, bukan kepada Yayasan Panduan Keluarga Darul Takzim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan panduan penghantaran melalui JobPack ini, pelanggan dan juga penghantar pengurusan, yang ini usahawan JobPack ini boleh berurus niaga teruslah dengan pelanggan sendiri, dan YPK tak menjadi orang tengah. Kalau macam perkhidmatan lain diorang kenakan charge, tapi di YPK setakat ini belum lagi lah, kita bukan menjadi orang tengah. Urusan tu dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Dan juga YPKDT ini lebih kepada bertanggungjawab untuk menyediakan platform media sosial lah. Kita akan peserta-peserta JobPack di bawah kita ni, kita akan cuba promotekan melalui page JobPack dan juga di Facebook lah. Okey, kalau kita dapat tengok dekat kaedah pengurusan tempahan dan penghantaran JobPack ni, okey, JobPack ni dia ada dua. Sama ada dia adalah seorang pengusaha ataupun dia seorang rider. Okey, kalau di bawah pengusaha ni, pengusaha dia akan iklankan, tuan-tuan iklankan produk, lepas tu terima tempahan daripada pelanggan. Kemudiannya usahawan ini, pengusaha ni akan, pengusaha JobPack ni akan isi QR code yang pertama untuk pengesahan penghantaran, kemudian proses penghantaran, seterusnya pelanggan terima tempahan, pelanggan tu akan scan lah QR code yang kedua. Okey, manakala kalau ahli JobPack ini adalah sebagai rider, so rider sendiri juga yang akan mengiklankan penghantaran, perkhidmatan penghantaran ni lah. Kemudian pelanggan yang berminat nak buat tempahan, dia akan ni lah tempah. Lepas tu rider ni akan isi juga QR code yang sama, QR code satu untuk pengesahan penghantaran. Lepas tu hantar bungkusan ke dokumen tu, dan seterusnya pelanggan yang terima bungkusan tu, dia pun akan scan QR code yang kedua. So kita ada juga sahabat JobPack kita. Sahabat JobPack ini adalah mereka yang ada produk sendiri, tetapi dia tak boleh nak hantar barang-barang dia lah. Maknanya apa yang dia keluarkan tu dia tak boleh hantar. Jadi dia boleh gunakan khidmat rider. So khidmat rider JobPack ni lah. Sahabat JobPack ni dia akan buat tempahan perkhidmatan mungkin melalui page itu. Dan kemudian usahawan JobPack ni akan mengisi QR code satu, dan proses penghantaran itu bila sampai, dia pun juga akan mengisi QR code yang kedua. Maksudnya sahabat JobPack ni menggunakan rider JobPack tu, tapi dia sendiri yang akan isi QR code dia sendirilah. Okey. Okey, ramai juga yang tertanya-tanya, ada tak JobPack ni ada apps tak? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita memang belum ada bangunkan lagi apps berkenaan dengan JobPack ini. Sebabkan kita ini adalah projek yang baru, dan tuan-tuan dan puan-puan ini menjadi kita punya pioneer. Banyak lagi benda yang kita perlu baiki dari masa ke semasa, dan kita dalam usaha untuk bangunkan JobPack inilah insya-Allah pada tahun hadapan. Dan bila katakanlah bila ada apps ini,
tanggungjawab tuan-puan dan puan-puan ni lagi kita harapkan lagi tinggilah. Yang mana bila ada apps ni kita kena orang minta je kita terus boleh sediakan kita punya perkhidmatan tu. Maksudnya kalau produk, dari segi produk, kalau kita dah ada apps ni, orang guna apps, kalau dia kata dia nak pukul 10 makanannya tu, so mesti dah ada, kan. Jadi kita kena fikir-fikirkanlah. Okay, di sini juga kita ada contoh-contoh penggunaan QR code lah oleh usahawan JOPEC yang dah terima JOPEC ni. Kita boleh nampak dalam gambar yang pertama tu, ya. Jadi memang seorang penerima JOPEC tu dia akan ada dapat nombor JOPEC, JOPEC, katakan JOPEC 51, dia adalah milik Puan Diana, usahawan JOPEC kita. So Puan Diana ni bila dia nak deliver dia punya barang, dia akan scan lah. Dia dah terima tempahan, katakan buat kek kan, kek dia nak hantar kek tu, dia scan, lepas tu sampai di tempat pelanggan tu, adik ni dah terima dia punya kek tu. So nanti adik ni akan scan di maklum balas pelanggan lah. So inilah antara kita punya contoh-contoh usahawan yang dah menggunakan JOPEC ni. Okey, antara peralatan ataupun barangan yang akan tuan-tuan dan puan-puan terima semasa penyerahan, majlis penyerahan nanti adalah yang pertama beg JOPEC, ya. Yang kedua adalah kit tools JOPEC ini, yang mana dalam dia mengandungi sanitizer, mask, sarung tangan dan juga vest. So vest dan juga beg JOPEC itulah yang tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan untuk buat penghantaran nanti. Okey, oleh yang demikian kita di Yayasan Pada Keluarga Darul Takzim ingin sekali lagi mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan penerima bantuan keusahawanan bangsa Johor Packet Food dan Delivery Services JOPEC Negeri Johor, dan kami mengharapkanlah bantuan yang diperolehi ini akan sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan menjana pendapatan keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup di kita lah sekarang ni. Dan juga moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan urusan dan berjayalah menjadi seorang usahawan negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Wan Nurhayati binti Cholan, Pegawai Tadbir YPKDT Daerah Johor Bahru, di atas perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat tentang perjalanan ataupun prosedur-prosedur, peraturan-peraturan berkaitan dengan JOPEC ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita ke sesi soal jawab, sebelum kita kita terus ke sesi soal jawab bersama dengan Puan Wan Nurhayati, jadi kita akan mainkan video perjalanan majlis penyerahan bantuan JOPEC Fasa 2 Daerah Johor Bahru ini. Kita akan tayangkan video ni. Jadi tuan-tuan, saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan untuk tengok betul-betul video ni, sebab video ini kita akan sebab video ini sangat berkait tentang perjalanan untuk esok. Dan saya dimaklumkan berkaitan dengan tuan-tuan sudah diberikan jadual untuk tuan-tuan semua hadir untuk menerima bantuan tersebut. Jadi tuan-tuan boleh refer pada jadual tu pukul berapa yang tuan-tuan perlu hadir. Dia tak silap saya, sesi pertama 9.30 sampai 10.30, sesi kedua 10.30 sampai 11.30, sesi ketiga 11.30 sehingga pukul 12.30. Jadi tuan-tuan akan ikut jadual yang telah ditetapkan, dan seterusnya saya akan kongsi dengan tuan-tuan, tayangkan video perjalanan untuk penerimaan ataupun penyerahan bantuan untuk esok. Jadi dipersilakan untuk tuan-tuan menonton.
Okey. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, okey. Surat ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita dah selesai tayangan video berkaitan dengan flow perjalanan untuk tuan-tuan terima bantuan peralatan bantuan untuk Jopek itu. Jadi saya kira dan saya harap mudah-mudahan esok perjalanannya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tuan-tuan boleh ikut seperti mana flow yang saya kongsikan tadi. Tapi insya-Allah nanti saya akan kongsikan tuan-tuan link berkaitan dengan perjalanan untuk esok. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Saya akan masuk dalam dan akan share dalam grup WhatsApp Jopek insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita akan terus ke sesi soal jawab bersama dengan Puan Wan Nurhayati binti Cholan. Puan Wan Nurhayati binti Cholan, pegawai takbir YPKDT daerah Johor Bahru, untuk sesi soal jawab. Jadi sebelum saya call Puan Wan Nurhayati binti Cholan, pegawai takbir ni, sesi soal jawab ini, tuan-tuan boleh terus tanya soalan di ruangan bawah yang kita sediakan. Di ruangan bawah ni tuan-tuan, saya mohon kerjasama tuan-tuan untuk tanya soalan, apa pun soalan berkaitan dengan Jopek, macam mana prosedur dia, macam mana penerimaan untuk esok, perjalanan untuk esok, bagaimana transaksi antara kita pembeli dengan penjual, bagaimana. Tuan-tuan kumpul soalan, tanya terus dekat bawah. Tuan-tuan boleh tanya di ruangan. Tuan-tuan tulis di ruangan komen di bawah. Nanti saya akan bacakan soalan-soalan tuan-tuan di ruangan komen di bawah. Okey, insya-Allah kita terus. Saya akan bersama dengan Puan Wan Nurhayati binti Cholan. Jadi saya akan call Puan Wan Nurhayati insya-Allah. Sekejap Okey, Assalamualaikum Puan Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat Puan Hayati? Sihat? Sihat. Okey, insya-Allah kita terus kepada sesi soal jawab. Alhamdulillah kita dah selesai berkaitan dengan taklimat berkaitan dengan Jopek, bantuan Jopek. Kemudian kita terus kepada video berkaitan dengan perjalanan penyerahan bantuan Jopek pada hari esok, dan seterusnya kita akan terus kepada sesi soal jawab.
Yang mana sesi soal jawab ini dia akan berkisar tentang bantuan JOPEK ni ataupun berkaitan dengan perjalanan untuk hari esok. Jadi saya terus kepada soalan yang ditanya. Boleh Puan Hati, boleh? Boleh teruskan. Teruskan Okey, soalan pertama ditanya oleh Zafni Adli Syrafiq. Dia tanya soalan cantik beg complete dengan vest. Cantik beg complete dengan vest. Bagaimana kalau beg rosak atau koyak? Adakah kita boleh membeli lagi beg itu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zafni ke Puan Zafni ni saya tak pasti pula. Okey, beg JOPEK ni memang beg yang Kak Hati, jap. Slowkan tu telefon. Dengar. Okey. Teruskan. Beg ni memang kita buat khas lah untuk penerima JOPEK ni. Setakat ini dia punya beg ni kita buat untuk penerima JOPEK lah, untuk memang kita custom untuk bantuan ni lah. Dia memang seorang dapat satu saja setakat ini. So diharapkan dapat jaga baik-baik lah. Tapi sekiranya rosak, mungkin kita akan cubalah untuk dapatkan beg yang gantian kalau ada, tapi mungkin kena belilah. Kalau ada pun kena beli, sebab bantuan ni kita bagi pada penerima ni hanya satu set saja. So diharapkan beg yang diperolehi ni akan dijaga dengan sebaik-baik mungkin lah. Tapi yelah, kita pun tak tahu juga kan, kadang-kadang mungkin lah bila dah digunakan mungkin banyak juga tempahannya, mungkin dia boleh cepat rosak lah tapi memang gitu yang setakat ini memang untuk seorang penerima hanya dapat satu set sajalah. So nanti kalau kata tu nanti mungkin bolehlah ada, mungkin kita akan ambil perkara ini untuk kita bawakan kepada kita punya tim yang mengendalikan JOPEK ni. Kita akan tanya lebih lanjut lah Okey, soalan kedua ditanya oleh soalan kedua daripada Fauzi Arzaman. Okey, Fauzi Arzaman dia bertanya tentang beg tu berapa liter saiznya? Beg tu berapa liter saiznya? Saya saya tak berapa pasti berkenaan dengan berapa liter dia punya besarnya, tapi tak apa. Saya cuba akan dapatkan maklumat ini dan saya akan kontak semula dengan Encik untuk mendapat lebih detail lah dia punya ukuran dia tu. Setahu saya dia standard bag sama seperti bag yang bag yang lain lah, macam Foodpanda dan sebagainya lah. Dia standard size lah. So nanti, tapi kalau kata nak detailnya, insyaAllah saya akan cuba dapatkan dan nanti saya akan Cik punya persoalan ini Saya nak tambah, saya rasa dia punya bag tu lebih kurang macam bag McDonald tak silap. McDonald punya delivery, dia sama saiz macam bag McDonald delivery. Dia standard dengan apa yang Puan Yati sebut tadi, dia standard sama dengan bag seperti McDonald delivery, GrabFood dan Panda. Okey, soalan seterusnya daripada Fuza Mahmud. Dia tanya, ada fasa bantuan seterusnya ke untuk peniaga-peniaga kecil yang lain? Okey, untuk JOPEK
JOPEK untuk permulaan ini Yayasan Pewarna Keluarga Darul Takzim menyasarkan seramai 250 peserta yang akan menerima manfaat. So untuk fasa yang pertama kita dah lepas untuk 50 peserta yang dah dapat bantuan JOPEK ini, dan kemudian esok bagi daerah Johor Bahru dan juga seluruh daerah negeri Johor ini akan ada terima untuk fasa yang kedua lah. Fasa yang kedua dia akan melibatkan 137 penerima JOPEK, dan juga kita ada fasa 3 seramai 63 lah, insyaAllah disasarkan seramai 63 penerima manfaat. So kemungkinan untuk fasa yang ketiga ni akan diberikan pada awal tahun depan. So mungkin ada peluang lagi lah Puan Fuza Mahmud mungkin boleh cuba untuk seramai 63 orang tu lagi, ya. Mungkin tambahan boleh follow page YPKDT Johor Bahru untuk perkembangan maklumat-maklumat berkaitan dengan inisiatif dan bantuan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Okey, soalan seterusnya, soalan daripada Faizah Faiz. Dia tanya, pembayaran dari customer adakah cash atau melalui transfer online? Okey, Puan Faizah, untuk pembayaran dari customer ini dia adalah direct terus kepada pengusaha JOPEK ni lah, maksudnya yang usahakan perniagaan tu sendiri. YPK dia memang tak ada charge, dan kita di YPK kita bekalkan bantuan peralatan sahaja. So segala transaksi dan juga perniagaan tu dijalankan oleh peserta itu sendirilah. So peserta tu yang tetapkan sama ada customer tu bayar cash ataupun melalui online lah. Dia direct terus masuk kepada akaun penerima tu sendirilah. Peserta JOPEK tu sendiri yang buat perniagaan tu lah. Kita di YPK ni lebih kepada mempromosikan kita punya peserta-peserta JOPEK ni, dan juga apa produk yang dia ada lah. Setakat yang kita bangunkan setakat untuk sekarang ni macam tu lah dia punya keadaan dan senario-nya. Ke depan nanti mungkin dah lain lah. Kalau kita ada apps tu mungkin kita akan ada lain punya syarat dan sebagainya lah, ya. Okey, soalan seterusnya daripada Faizah Faiz. Adakah ianya untuk JOPEK ni sekitar Johor Bahru sahaja atau boleh luar kawasan ke daerah lain seperti Kota Tinggi? Okey, dia terpulang juga kepada peserta JOPEK tu juga. Sama ada dia nak menerima customer daripada luar daripada luar daerah Johor Bahru, dia yang akan deal dengan pelanggan. So kita hanya bagi panduan untuk meletakkan charge perkhidmatan. So yang lain-lain tu peserta JOPEK akan deal sendiri dengan pelanggan, macam perniagaan biasa yang cuma kita lebih kepada tuan-puan ni di bawah kita lah, di bawah YPK ni lah, sahabat JOPEK ni, ya. Segala transaksi, segala perniagaan itu dijalankan sendiri oleh peserta tu sendiri. Kita setakat ni, kita untuk yang sekarang ni, kita hanya pantau untuk kita promosikan tuan-tuan dan puan-puan punya produk tu lah, peserta produk, JOPEK tu punya produk lah. Okay. Okey, soalan seterusnya, soalan daripada Alia Al-Kaf. Dia tanya, esok kalau bawa anak stay dalam kereta je tak ada masalah kan?
Okey, Puan siapa tadi ya? Puan Alia Alkaf. Puan okey, Puan Alia, tak ada masalah sebab kita memang secara drive-thru. Tadi kalau Puan Alia dapat tengok kita punya sedikit video berkenaan dengan perjalanan program esok. So memang Puan memang ada dalam kereta je lah, cuma pada kita ada 3 stesen. Stesen yang pertama tu yang tadi dia ambil QR code, sanitize, dan kita ambil SOP lah berkenaan dengan SOP. Dan stesen kedua tu lebih kepada kita akan bagi dokumen. Itu semua dalam kereta. So kalau anak ikut kita tak berapa galakkan lah, tapi kita tak ada turun lah. Maksudnya semuanya dalam kereta. Dan cuma dekat stesen yang ketiga nanti bila kita nak buat penyerahan bantuan, kita mohon untuk peserta tu turun untuk ambil barang, dan juga kita ada sikit lah sesi bergambar, dan kemudian tu terus naik kereta semula dan terus boleh pulang lah. Jadi kalau nak bawa anak itu tak ada masalah, tapi takkanlah dengan keadaan yang sekarang ni lah, dengan keadaan apa yang kita ni hadapi sekarang ni lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya daripada Encik Yul. Okey, Encik Yul tanya, boleh ke silap. Okey, soalan Encik Yul, boleh ke esok datang membawa isteri dan anak-anak satu kereta? Rasa sama kot. Okey, Cik Yul, saya rasa saya dah jawab tadi, sama lebih kurang soalannya. Kita boleh bawa, tapi tak galakkan lah. Kalau boleh kita nak peserta tu seorang je yang datang lah, kecuali kalau betul-betul tak dapat nak ada, tak dapat tinggalkan anak-anak kat mana-mana ke, itu mungkin lah. Tapi kita tak berapa galakkan lah dengan keadaan yang sekarang ni ya. Kalau boleh peserta Jopek itu seorang saja yang datanglah. Okey. Okey, seterusnya daripada Rosmawati. Dia tanya, maaf saya nak tanya, sekiranya beg hilang, macam mana ya, kita nak kena ganti balik ke apa? Okey, ini adalah satu bentuk bantuan. Kalau memang dah tak ada gantinya, memang tak ada gantilah, dan kita macam mana kita nak ganti? Kalau beg hilang macam mana nak kena ganti? Tidak, memang tak ada nak dapatkan. Sekejap tuan-tuan dan puan, kita ada masalah line. Sekejap saya cuba usaha untuk dapatkan semula untuk hubungi Puan Yati Sekejap sabar tuan-tuan. Okey. So sekejap tuan-tuan, ada masalah line problem. Sekejap. Kati. Kena maklumkan pada Kati, hello. Kati ulang semula. kita lah. Tadi line tadi tak clear tadi. Kena maklumkan perkara itu. Okey, soalan yang berkaitan dengan soalan tadi. Kalau beg hilang, kena maklum pada pihak YPKDT daerah Johor Bahru, dan nanti kita akan bagi tahu dari semasa ke semasa berkaitan dengan status beg tu lah, sama ada dapat atau tak, nanti kita akan maklum semula. Okey, soalan yang seterusnya daripada Encik Yul, dia tanya. Okey, Kak Yati dengar tak? Kak Yati dengar tak? Saya dengar. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana cara untuk promote produk Jopek
Okey, Jopek ada tolong promotekan juga ke? Gambar-gambar produk dan harga diberi macam mana? Maksudnya harga apa ya Cik Yul? Kita dekat PK ni memang kita kan charge apa-apa pun. Kita memang nak membantu usahawan inilah usahawan yang mendapat bantuan charge. Kita ni Kati, line problem lah. Saya tutup, saya call semula ya. Okey. Boleh teruskan. Line okey. Okey, teruskan. Boleh. Okey. Ada. Okey. Turun naik Okey. Okey, memang kita tak ada kenakan charge pada peserta Jopek yang mana nak promotekan dia punya produk lah. Kita amat mengalu-alukan agar produk yang tuan-tuan perempuan keluarkan itu mendapat sambutan lah, insyaAllah. Jadi memang tak ada charge apa-apa, free lah pada penerima Jopek. Itulah keistimewaannya untuk peserta-peserta Jopek ni lah. Kita boleh promotekan tuan-puan punya produk. Okey, seterusnya Faiz, customer saya ni merata daerah, Kulai, Kota Tinggi, bukan setakat Johor Bahru. So bolehlah promote lebih sikit. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba usahakan. Nanti mungkin boleh bagi butir-butir berkenaan produknya, kita boleh masukkan dalam page YPKDT daerah Johor Bahru, YPKDT Johor Bahru. Okey, seterusnya soalan daripada Fauzi Al-Zaman. Kalau datang naik motor boleh kan? Esok. Boleh, tak ada masalah. Kita punya bag tu pun bag macam yang rider selalu pakai juga. Jadi rasanya boleh, tak ada masalah. Cuma kena seorang je lah kan Kak Eti kan? Seorang je bawa kan? Ya, kalau dapat peserta yang hadir esok untuk majlis tu, saya dengan keadaan sekarang ni lah kita memang tak berapa galakkan. Kalau kata bukan dalam keadaan sekarang ni, mungkin kita pun nak ajak ramai lah kan. Family semua mungkin nak tengok yelah kan majlis tu. Tapi itulah kita terpaksa hadkan kita punya bilangan kehadiran pesertanya lah. Okey, soalan seterusnya daripada Amalina Amilin. Dia tanya dokumen tu nak terus isi and hantar ke atau hantar pada hari lain? Okey, nanti esok saya akan masukkan butir-butirnya dalam grup dulu. So nanti tuan-puan boleh baca dia punya details tu. Dan pada hari esok pun akan terus isikan dan juga terus tanda tangan dan terus serahkan pada kita punya AJK nanti. Saya rasa itu lebih mudah sebab nanti kalau tidak kan 2-3 kali kerja. So nanti kita akan bagi dia punya details tu dalam grup. Puan boleh baca, boleh fahamkan. So esok cuma tanda tangan je lah, ya. Okey, soalan seterusnya. Ada lagi, Kathy? Tak ada? Ada lagi, ada ke? Soalan seterusnya daripada Fuza Mahmud. Detail produk nak beri pada Jopek tu bila ya puan? Details produk. Kalau yang dah jadi peserta tu boleh bagi pada kita lah. Kalau kata nak bagi esok pun boleh, ataupun selepas daripada kita punya majlis. Puan ada peserta penerima ke? Kalau penerima ya. So boleh lah bagi pada kita. Okey, soalan seterusnya daripada Effendi Harun. Dia tanya, adakah beg jenis thermal bag ke?
Bag jenis thermal bag ke? Ya betul, jenis thermal bag yang akan diterima esok lah. Dia ada peraturan dan syarat juga nak guna bag tu. Kan nanti kita ada kepilkan sekali syarat-syarat dan cara peraturan macam mana nak jadi proses untuk penghantaran tu kan. Nak kena motor pun nak kena bersih, dia punya bag tu pun nak kena bersih. So kita akan lampirkan sekali lah dia punya syarat-syarat tu. Boleh rujuk nanti. Okey. Ada lagi? Okey, soalan seterusnya daripada saya. Okey. Okay. Jopek ni, Puan Yati, Jopek ni singkatan kepada apa? Jopek ni singkatan kepada apa? Jopek ini adalah bantuan keusahawanan bangsa Johor Packet Food dan Delivery Services. Jopek lah, Johor Packet Food and Delivery Services. Sorry dah tergeliat dah lidah. Itulah singkatan bagi Jopek. Dan berapa maksudnya penerima untuk bantuan pada esok hari? Okey, untuk daerah Johor Bahru saja kita ada seramai 31 penerima, tapi yang akan dimajliskan esok ialah 30 orang lah yang akan hadir, insya-Allah. Okey, satu lagi soalan, selain daripada bag thermal bag yang besar tu, apa lagi barang-barang kit yang diperolehi oleh peserta untuk esok? Okey, selain daripada thermal bag tu, peserta akan terima tools kit. Okey, yang kita bekalkan dalam tools kit tu akan ada sanitizer, lepas tu ada sarung tangan, sarung tangan dan juga vest yang ada tulis yang ada logo Jopek lah. Jadi tools ini juga akan dibawa masa penghantaran dibuat lah. Jadi sampai pada customer, tuan-puan yang menerima bantuan ini kena gunakan sanitize tu untuk pelanggan lah. Maksudnya guna sanitize tu dalam masa masa bawa motor tu semua dah kena pakai mask lah. Maksudnya jaga SOP. Kita mengharapkan semua peserta dan penerima Jopek ni menjaga SOP lah masa berurus niaga dengan pelanggan. So itulah tools yang ada, dan juga nanti akan terima sijil, juga surat surat berkenaan dengan bantuan esok, surat peserta Jopek tu lah sendiri. Lepas tu kita ada bekalkan juga dengan QR code. Setiap peserta, setiap penerima bantuan ini akan dapat satu QR code. Dia berbeza lah dengan orang yang kalau kata ada 30 orang, so dia ada 30 QR code yang berbeza. Dan tuan-puan ada nombor kod yang tersendiri lah. So kalau nanti kena ingatlah nombor QR code, nombor nama tu. Kalau contoh katakan saya Nurhayati, saya ada nombor saya sendirilah, katakan 7. So nanti orang lain ada nombor lain pula lah, 8 ke dan sebagainya. So tak sama. So dari situ kita boleh detect barang yang dihantar tu sampai ke tidak, dan kita tengoklah berapa banyak perkhidmatan yang digunakan oleh pelanggan Jopek itu sendiri. Okey, Kak Hati, ada soalan daripada Amalina Amilin. Dia tanya, adakah WhatsApp group yang sekarang ni akan menjadi medium untuk mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa, atau selepas penerimaan esok ia akan di-delete? Jika ya, boleh saya tahu bagaimana untuk kami dapatkan maklumat dari semasa ke semasa?
Untuk pengetahuan, grup itu adalah grup yang sementara saja untuk majlis esok. So kalau kata ada apa-apa masalah ataupun ada kemusykilan, mungkin puan boleh cari kita di di page YPKDT Johor Bahru, ataupun boleh ke page Jopek itu sendiri. So boleh tengok update daripada kita lah, daripada HQ juga berkenaan dengan program inilah, ya, dari semasa ke semasa. Okey, soalan seterusnya Fuza Mahmud, boleh terangkan semula tak pasal QR code tu? Macam mana nak menggunakan semasa penghantaran nanti? Okey, QR code ni dia akan dapat ada dua QR code lah. Seorang peserta akan dapat dua. Kerana QR code yang pertama itu lebih kepada nak hantar. Yang penghantar tu yang akan sekejap ya. Okey. Dia akan ada inilah satu QR code tu untuk perkhidmatan JOPEK, dan satu lagi maklum balas pelanggan JOPEK. So yang QR code untuk perkhidmatan JOPEK ni masa mula-mula nak hantar. Masa mula-mula nak hantar, peserta kena scan. Sebabkan ada, jadi inilah cara kita gantikan apps, ya. So sebelum hantar tu, nanti puan kena scan dulu QR code perkhidmatan JOPEK tu. So ada kena isikan sikit maklumat dalam tu, dan bila dah sampai kepada pelanggan dah terima barang tu, so kena scan QR code yang tertera maklum balas pelanggan JOPEK. Kena scan yang tu pula. So menandakan barang yang ditempah telah selamat diterima. So pun kena ada isi detail sikit lah. Macam tu dia punya senario dia. Okey, setakat tu saja soalan. Kita ada 5 minit. Lagi 5 minit pukul 11. Nanti mungkin kita buka ruang lagi 5 minit. Pukul 11 kita akan tangguhkan pertemuan perbincangan kita pada malam ini. Sesi soal jawab. Dan saya nak tanya pada Puan Yati, sementara kita tunggu, mungkin ada di kalangan peserta sedang menaipkan untuk bertanyakan soalan. Boleh tak terangkan apa sebenarnya YPKDT? Apa sebenarnya YPKDT, dan selain daripada bantuan JOPEK ni, ada tak bantuan-bantuan lain yang mungkin boleh di kalangan rakyat, khususnya rakyat negeri Johor ni boleh menerima bantuan-bantuan yang ada? Okey, Yayasan Pembangunan YPKDT ini sebenarnya adalah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, merupakan satu agensi badan berkanun di bawah Kerajaan Negeri Johor, ya. Kita ni fungsi kita lebih kepada membantu golongan berpendapatan rendah lah, antaranya dan juga kita bantu ibu-ibu tunggal juga, ya. Kita juga ada perkhidmatan kaunseling, dan selain daripada bantuan JOPEK ni, kita ada juga bantuan-bantuan lain lah. Contohnya bantuan perniagaan, peralatan perniagaan, ya, kepada itu khusus kepada wanita lah, kepada golongan yang berpendapatan rendah, terutamanya yang wanita lah. Kita setakat ni belum ada yang untuk bapa tunggal, belum ada lagi lah. Untuk golongan lelaki tak ada lagi lah. Kita ada juga projek proper ni lebih kepada projek community. Kita membantu dari segi kita bekalkan tanaman cili, ya, cili sentil tu lah. Setakat ni tahun ni kita buat tanaman cili, yang mana projek itu kita dengan komuniti, ada satu macam mungkin dekat situ kita tengok ada ramai pesertanya yang berpendapatan rendah lah dia punya tu kan. Jadi kita nak
nak bantu diorang menjana pendapatan. So kita bagikan projek tanaman cili ni, so diorang jaga, diorang tanam daripada pokok tu kecil sampai dia boleh keluarkan hasil, dan kemudian hasil tu diorang akan uruskan sendirilah, bagi pendapatannya dibagikan sama rata dalam komuniti itulah. Biasanya dia kalau untuk projek cili ni dia satu kumpulan dalam 10 orang, 5 hingga 10 orang lah. Kita bantu komuniti lah, masyarakat dekat luar sana lah. Okey. Kita ada juga program Sakinah, kita ada program kita punya kita punya program baru ni, modul keluarga sejahtera untuk yang non-Muslim. Itulah antara kita punya fungsi Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ni lah. Dan sebenarnya kalau saya nak tambah sikit Puan Eti, dan sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut program-program aktiviti, tuan-tuan boleh melayari dua page. Kalau page yang HQ yang kata main kepada YPK ni di Kota Iskandar, tuan-tuan boleh search Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Tapi kalau tuan-tuan yang kedua, tuan-tuan kalau nak refer untuk peringkat daerah, tuan-tuan boleh rujuk page Yayasan Pembangunan Keluarga YPKDT Johor Bahru. Nanti kat situ segala maklumat dan perkembangan kita akan beritahu dari semasa ke semasa. Okey, Puan Eti ada ada dua soalan lagi. Okey, ada daripada Amalina Amilin, adakah penggunaan QR code hanya perlu kepada pelanggan yang kami perolehi dari page Jopek atau pada setiap customer dari mana-mana medium lain? Pada setiap mana-mana medium lah pun boleh menggunakan. Maksudnya puan dah diterima sebagai kita punya usahawan Jopek ni. So itulah identitinya. So puan-puan boleh promotekan lah ya. Puan-puan ni bawah Jopek ni. So bolehlah daripada mana-mana medium yang puan-puan terima, itu pelanggan puan kan. Jadi tak ada masalah. Dia macam biasalah, boleh teruskan perniagaan seperti biasa. Cuma puan-puan ini dah bersama dengan kita lah di bawah YPKDT, dapat bantuan kita. So mungkin boleh promosikan kita punya ni lah, bag tu kena pakai lah, kena pakai bag tu supaya orang nampak apa Jopek ni dan ramai lagi mungkin boleh ada peluang untuk dapat bantuan yang samalah. Okey, soalan yang terakhir. Saya kira soalan terakhir. Kita dah masuk pukul 11. Jadi soalan terakhir ni, ada lagi dua soalan. Okey, soalan daripada orang yang sama. Okey, yang pertama dia tanya, Zafni Adlis Rafiq, dia tanya, sekiranya ada kawan-kawan saya yang nak mohon bantuan ni, bagaimanakah caranya? Okey, kena selalu intai kita punya page lah, page YPKDT, HQ, YPK, page Jopek ya, supaya dapat maklumat lah. Kita akan buka kalau kata kita nak cari peserta untuk Jopek ni, kita biasanya akan buat iklan. So tuan puan boleh boleh reply lah nanti, boleh apply ya untuk dapatkan tapi kita dalam setahun tu kita ada had lah, limit lah untuk berapa orang saja yang kita mampukan untuk cater. Mungkin nanti kena tunggu kalau ada tawaran dibuka, so bolehlah cepat-cepat daftar dengan kita. Okey, soalan yang terakhir daripada orang yang sama, Zafni Adi Syarafiq, dia tanya, lagi satu saya nak tanya, kalau penghantaran dekat-dekat dengan kawasan rumah, adakah kena scan QR code juga ke? Kena. Kita nak tengoklah berapa ramai pelanggan tuan kan. So dekat situ juga kita boleh pantau sedikitlah dia punya
apa ni, perjalanan Jopek yang tuan-tuan lalui itulah, ya. Dekat situ kita boleh tengok, boleh trace lah. Okey, Kak Hati, mungkin tambah soalan, mungkin di kalangan kita ni yang yalah bila maklumat tu, data tu dia masuk kepada scan tersebut, kan bila scan dia akan isi dia punya dokumen melalui Google Form, kan. Kemudian di kalangan kita nak tahu dia punya maklumat tu dia akan terus ke pengkalan data dekat mana. Dan dia mungkin dia ada risau dari sudut dia mungkin dia risau dari segi jaminan keselamatan dan sebagainya, kan, takut. Jadi mungkin Puan Yati boleh leraikan kekeliruan dan persoalan ni dengan kita semua, insya-Allah. Okey, apa yang macam scan punya maklumat ni semua akan masuk ke unit kajian dasar dan kajian dan dasar pendidikan lah di YPKDT ni. Ada satu unit yang mengendalikan Jopek ni. So diorang lah yang akan simpan data-data ni. So insyaAllah dia tak akan terkeluar lah. Selamat lah, insyaAllah selamat dia punya data ni bawah kita lah di YPK. Dia tak ada ke luar-luar sana tu, tak ada. Kita yang control data itu, ya. Jadi jangan takutlah, insyaAllah kita di YPK ni tak ada menyalahgunakan maklumat yang ada tu lah. Okey, daripada Zafni dia tanya, terima kasih di atas segala jawapan yang diberikan. Okey, terima kasih Cik Zafni. Moga dapat jumpa esok, insyaAllah. Ya, saya harapkan usaha kami ini membantulah sedikit dalam memberi maklumat dan juga penjelasan berkenaan dengan Jopek ini. Kalau kata masih ada keraguan dan ada kemusykilan, mungkin boleh terus inilah melalui Jopek punya page ataupun terus direct dengan saya pun boleh juga, PM saya pun boleh. So diharapkan inilah selamat wajah jaya lah pada semua yang telah diterima sebagai peserta Jopek ni, ya. Okey, rasa dah tak ada dah kot. Okey, masa pun dah pukul 11. So tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya rasa tadi kita punya sesi soal jawab ni hampir setengah jam daripada 10.25 sehingga pukul 11, alhamdulillah. Dan saya kira menjawablah soalan. Okey, saya kira semua yang soalan-soalan yang ditanya oleh anda semua telah dijawab dengan secara tuntas dan dengan lancar soalan tersebut, dan kami harap soalan tersebut dapat merungkai segala persoalan yang bermain di fikiran anda semua. Dan jika sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan-soalan yang tiba-tiba kan terkeluar kan lepas sesi online ni, tiba-tiba ada soalan lain yang nak ditanya, tuan-tuan boleh terus tanya pada kita esok mungkin waktu nak terima penyerahan boleh tanya ke, kan, ada kesempatan boleh tanya ke, ataupun tuan-tuan boleh terus ke pejabat kami YPKDTJB di nombor 83 susul perdana nombor 83 susul perdana Lakin susul perdana 1 Lakin perdana Lakin perdana susul perdana 1 Lakin perdana dekat situ ada office kami. Tuan-tuan boleh datang sana tanya berkaitan dengan apa saja permasalahan atau persoalan yang timbul, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itu saja kita punya rasa itu saja kita punya sesi soal jawab bersama dengan Puan Wan Nurhayati binti Cholan yang merupakan pegawai takbir YPKDT Daerah Johor Bahru, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Wan Nurhayati kerana sudi bersama kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada esok hari kita akan bertemu lagi di majlis penyerahan bantuan Jopek fasa 2 ni secara drive-thru. Jadi insya-Allah pihak kami mendoakan supaya tuan-tuan semua sampai dengan keadaan yang selamat dan insya-Allah mudah-mudahan kita ni dijauhi dan dilindungi daripada sebarang bentuk ancaman ataupun kemalangan dan daripada wabak COVID-19.
Jadi itu saja daripada kami. Ya, jadi saya nak ucapkan terima kasih Puan Yati di atas kesudian bersama pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah selesai sesi soal jawab pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu pada esok hari. Saya harap soalan-soalan tadi semua dapat jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi dapat merungkai segala persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan insya-Allah kita jumpa pada esok hari di Pusat Jaya Diri dan insya-Allah kita akan bertemu pada esok hari dan insya-Allah semoga perjalanan esok hari dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya habiskan, nanti selepas ni saya akan habiskan ucapan saya dan kemudian selepas ni saya akan ulang semula video perjalanan drive-thru untuk esok hari. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut supaya tidak timbul permasalahan yang berlaku sepanjang perjalanan ketika nak menerima bantuan JOPEK pada esok hari. Saya akan mainkan video lepas ni, kemudian kita akan selesai insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap jika ada kekurangan dan sebagainya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah tu atas kelemahan diri saya. Kita tangguhkan kita punya pertemuan ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan mainkan video tata cara perjalanan untuk penerimaan drive-thru bantuan JOPEK secara drive-thru esok. Okey, bye. Okey. Terima kasih.